Mengambil iktibar kes pencerobohan tanah di Pahang cukup untuk kita menilai sendiri betapa sukarnya menangani masalah ini. Tambahan pula jika ia sudah berlarutan sekian lama. Pencerobohan hutan ini sebenarnya berlaku juga di negeri lain termasuk di Selangor. Tidak mahu melihat insiden sama berulang, Jabatan Perhutanan Negeri Selangor mengambil langkah drastik bagi melindungi hutan simpan daripada terus dijarah. Laporan bersama Raja Hisham, Raja Zaid. Tidak dapat dipastikan seluas mana hutan simpan di Selangor sudah dijarah. Hutan simpan Kuala Langat Selatan antara yang dipelihara sebagai kawasan tanah gambut yang menjadi sumber simpanan air serta mempunyai ekosistemnya yang sendiri. Malangnya, ia turut menjadi sasaran penceroboh yang melihat tanah subur itu boleh menjadi lubuk emas untuk mengaut keuntungan percuma. Hutan simpan ini mempunyai kawasan 6,400 hektar hutan simpan dan inilah sesatunya hutan paya gambut yang terdapat di negeri Selangor. Dan seperti mana yang tuan-tuan tengok sekarang, hutan tanah gambut adalah sebagai sumber simpanan air, dan di sini berlaku aktiviti penanaman pokok sawit. Jadi apa yang kita tahu, bila ada proses tanaman sawit, secara tidak langsung akan mengurangkan kandungan air di dalam tanah. Dan hari ini kita akan beroperasi di kompartmen 17 dan sebahagian kompartmen 19 hutan simpan Kuala Langat Selatan. Penanaman secara haram ini telah lama berlaku dan Jabatan Perhutanan pernah mengeluarkan notis dan memanggil pihak yang mengusahakannya. Sebenarnya kalau ikut kita punya semakan, kawasan ini ceroboh dah berpuluh tahun sebenarnya. Tetapi sebelum ini jabatan pernah mengeluarkan notis supaya mereka yang ceroboh ni datang ke jabatan untuk membuat permohonan dan kita akan beritahulah apa yang boleh, apa yang tak boleh. Tetapi sehingga sekarang mereka tidak berbuat apa-apa, tetapi mereka tetap juga mengusahakan. Jadi selaras dengan itu, Kerajaan Negeri telah mengarahkan kita mengadakan operasi. Sebilangan besar mereka yang dikesan melakukan pencerobohan ini adalah penduduk sekitar yang pernah diberikan keizinan untuk mengusahakan tanaman kontang pada keluasan yang ditetapkan. Namun, sikap tamak sehingga gagal melihat mudarat yang bakal diundang, menyaksikan sikap tolak ansur yang pernah ditawarkan seringkali disalahguna. Kita memang sebab tu sebelum ni kita pernah bagi notis pada diorang supaya datang ke pejabat. Bila dia datang ke pejabat, kita akan beritahu dari segi apa, dari segi syarat-syarat yang perlu dipatuhi, keperluan, adakah pokok-pokok yang digunakan tanam pokok yang macam mana, kan? Untuk sawit memang kita tak akan bagilah untuk sawit. Sebab kita ada spesies yang tertentu aja yang sesuai ditanam di gambut dengan kita nak menjaga ekosistem. Natijahnya, kawasan ini cukup dikenali sebagai kawasan yang sering berlakunya kebakaran hutan kesan pencerobohan haram. Kerajaan negeri menanggung rugi lebih 2 juta ringgit sejak hujung 2019 hingga 2020 dan hampir 500 ribu ringgit setakat separuh tahun ini. Bukan tidak berusaha, tapi dengan keluasan puluhan ribu hektar dan kaki tangan yang terhad, tidak mungkin setiap inci tanah mampu dikawal. Cuma apa yang kita amalkan sekarang, kita ada kawalan, kita ada rondaan. Dalam seminggu kita ada 3 kali seminggu. Dan dari segi akses jalan masuk, kita pernah letak bangkit. Bangkit untuk menghalang kenderaan masuk, tetapi ada juga pihak yang memecahkan bangkit untuk masuk ke dalam. Selepas ini, lebih banyak kawasan hutan simpan yang dijarah penceroboh akan diambil tindakan. Meskipun tamak manusia tidak akan berhenti. Kerana demi keuntungan, mereka tidak mampu berfikir kenapa ia perlu digazetkan sebagai hutan simpan.